Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala dalam masa yang berbaki ini. Dapat kita mengambil sedikit peringatan dan tazkirah untuk kita sama-sama menjadi manusia yang memahami apa yang dikehendaki oleh Islam. Dalam buku Fiqhul Awlawiyat, fiqh ataupun fiqh keutamaan, Dr. Al-Qardawi memberikan gambaran tentang apakah yang manusia hari ini tidak memahami dari segi aspek keutamaan dia dalam Islam. Katanya, antara perkara yang umat Islam lakukan pada waktu kemunduran dan masih dilakukan sehingga hari ini adalah, makna Qardawi nak bagi satu kefahaman, ada benda yang menyebabkan umat mundur, dan ketika mundur ini mereka masih melaksanakannya dan mereka akan terus mundur. Apakah perkara itu? Pertama, kata Dr. Al-Qardawi, majoriti umat Islam tidak menghiraukan perkara fardu kifayah yang berkaitan dalam masyarakat, yang berkaitan dengan masyarakat. Kita mengenepikan fardu kifayah. Ada bab dia fardu kifayah, tapi dia sangat penting dalam kehidupan. Lalu kita meninggalkan perkara itu, menyebabkan umat lemah. Contohnya dalam perkara seperti pembangunan kualiti ilmu pengetahuan. Membangunkan kualiti ilmu pengetahuan, dia walaupun fardu kifayah, walaupun dia bukan semua orang kena fokus, tapi kena ada orang yang memfokus tentang kualiti berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kualiti perindustrian ataupun perindustrian. Berapa ramai orang Islam tidak kisah dari segi aspek kualiti makanan, kualiti industri, kualiti berkenaan dengan barang dan produk yang ada kepada orang Islam. Dan kualiti perperangan, maksudnya umat Islam tidak standby, tidak bersedia berpuluh tahun memerangi musuh, hanya bergantung tawakal tu'ala Allah, tetapi tidak prepare, tidak betul-betul menyiapkan keadaan. Ini yang Qardawi sebut. Sedangkan pembangunan dalam bidang ini menjadikan masyarakat mampu berdikari. Umat Islam kena sedar, mereka adalah umat berdikari. Mereka tak boleh tompang orang lain pada asalnya. Cuma mungkin di zaman kita ini kita kena tompang dulu untuk awal. Tapi kena ada satu journey, perjalanan yang kita nak pergi, bahawa kita ini berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tak mau tumpang siapa-siapa, sebab Allah tak reda untuk kita tumpang siapa-siapa. Allah nak kita betul-betul jadi kuat. Allah nak betul-betul kita jadi hebat. Allah tak mau kita ini ambil sistem orang lain. Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah dalam Islam keseluruhannya. Keseluruhan itu maksudnya tak boleh untuk kita mengambil sistem lain, mesti dengan Islam. So di sini memberikan gambaran benda ni sangat besar. Dia kata contoh lain adalah pembangunan adalah ijtihad. Contoh lain, pembangunan adalah ijtihad dalam perkara fiqh dan penetapan hukum, penyebaran dakwah Islam. Semua ini walaupun dia fardu kifayah apabila ada sebahagian orang yang buat,
tetapi dia mestilah dalam bentuk yang sangat kualiti. Tak boleh membiarkan fardu kifayah itu tidak dilaksanakan. Yang kedua, dia kata umat Islam juga mengabaikan sebahagian dari kewajipan fardu ain. Tadi dah fardu kifayah itu melalaikan benda-benda yang macam pendidikan, kualiti, pekerjaan. Dah umat Islam lalai dah. Ada pula kata Qardawi yang keduanya adalah mereka mengabaikan sebahagian fardu ain. Ada juga yang melaksanakan kewajipan fardu ain secara tidak sempurna. Yang ni yang Allah Ta'ala tak suka. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang menyembah Allah, dia tidak bersungguh-sungguh, dia buat cincai, dia tidak fokus kepada benda yang dia buat. Contohnya melaksanakan kewajipan menyuruh kepada perkara baik dan mencegah kepada kemungkaran. Orang hari ni tak kisah pun mungkar nak jadi-jadilah. Orang hari ni tak kisah pun berlumba-lumba terhadap benda baik. Sebab orang hari ni sibuk untuk mengatur hidup masing-masing. Mereka tidak sibuk dari segi aspek macam mana nak bagi dunia ini lebih baik. Itu belum ada. Maknanya benda ini yang kata Qardawi, hari ini umat Islam agak melupakan kewajipan, sebahagian kewajipan fardu ain. Dia kata Islam menyebut amalan menyuruh perkara baik dan melarang perkara mungkar terlebih dahulu berbanding dengan solat dan zakat. Sedangkan Islam, benda fokus utama adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma hari ini orang kita menampakkan Islam fokus nahi mungkar. Tak, dua-dua itu kembar. Islam menyuruh kita banyak buat kebaikan dan sekaligus mencegah kemungkaran. Hari ini orang dah mula nampak amar ma'ruf nahi mungkar, orang hanya fokus terhadap nahi mungkar, tapi mereka tidak fokus terhadap mencipta perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan, Allah jadikan kita untuk di atas dunia ini bukan mengikut orang lain, tetapi buat apa yang paling kita reti, apa yang paling kita tahu, buat sampai jadi benda itu orang lain boleh mengambil manfaatnya. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis perumpamaan orang beriman ni macam mana, kata Nabi. Nabi kata mathalul mu'min mathalun nakhlah. Orang beriman ni, kata Nabi, umpama mereka itu seumpama pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka, kata Nabi. Tak ada satu benda pun di pohon kurma tu tidak mendatangkan manfaat. Semua dalam pohon kurma tu bermanfaat. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat. Buah yang tak masak bermanfaat, buah yang masak bermanfaat, buah yang sudah masak ranum juga bermanfaat. Nabi nak kata apa? Orang beriman mesti macam nakhlah, macam pohon kurma yang orang boleh guna manfaat sebaik mungkin. Itulah amar ma'ruf. Maknanya kita yang decide dunia ni nak jadi macam mana. Bukan kita mengeluh dunia ni jadi macam mana. Kita kena putuskan dunia ni nak jadi macam mana. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Sebab itulah dia kata dalam bab ni, dia kata Islam menyuruh amalan, Islam menyebut amalan menyuruh perkara baik dan melarang mungkar terlebih dahulu berbanding solat dan zakat. Maknanya sebelum Islam sebut tentang solat, Islam sebut tentang zakat, Islam sebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Nak beritahu solat dan zakat itu adalah amalan yang kena buat. Tapi sebelum solat dan zakat, amar ma'ruf dulu, nahi mungkar dulu, yang menjadi arahan Nabi SAW dan arahan Islam. Ini jelas apabila Allah menjelaskan sifat-sifat masyarakat beriman. Nak tahu sifat-sifat masyarakat beriman, Allah sebut dalam surah Taubah ayat 71 macam mana sifat orang-orang masyarakat beriman. Apa Allah Ta'ala kata? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sebahagian mereka adalah pembantu kepada sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka semua nak mengajak orang buat baik.
Orang beriman laki-laki tengok orang beriman laki-laki lain, orang perempuan tengok orang perempuan yang lain, ataupun orang perempuan dan laki-laki yang beriman, bila tengok sama mereka kerja mereka, ya'muruna bil ma'ruf, jom kita buat benda ni, jom kita buat kebaikan, jom kita buat kepakaran kita, jom kita cipta sesuatu, jom kita create benda-benda macam ni, tuan-tuan. Dia tak boleh jadi pengguna, dia kena jadi pereka, pencipta, pembuat, pemudah cara, pemwujudkan sistem, tuan-tuan. Itu asalnya orang Islam. Dan yang kedua, wayanhauna 'anil munkar, hendaklah mereka mencegah kemungkaran. Kemungkaran tu diletak selepas ajak orang buat baik, baru cegah mungkar. Buat baik, cegah mungkar. Walaupun dia sekali, tapi kedua-duanya itu kembar, dia tak boleh pisahkan. Asyik nak larang orang buat jahat, tapi tak pernah memberi galakkan orang untuk melakukan kebaikan. Itu bukan kehendak Islam. Disebut baru yang hujung tu, wa yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah. Lepas kamu jadi orang yang sentiasa nak buat baik, ajak orang buat baik, cipta kebaikan, jadi muka bumi lebih baik, kemudian kamu cegah kemungkaran, barulah dengan ketiga itu, wa yuqimunas salah, barulah solat kamu benar-benar wibawa di sisi Allah, barulah kamu keluarkan zakat, jadi manfaat untuk orang lain. Hari ni kita nak ada mind switch. Minda kita bukan lagi pengguna, minda kita kena nak buat sesuatu yang kita reti, tuan-tuan. Yang kita reti itulah sebenarnya yang kita kena buat. Dalam bab lain kita kena pakai orang punya, tapi dalam bab yang paling kita reti, kita kena pakai kita punya, tuan-tuan. Dalam bab yang paling kita tahu, kita kena guna kita punya. Dan kalau kita belum boleh lagi, mesti belajar daripada orang lain untuk boleh semoga nanti kita boleh buat, tuan-tuan. Hari ini musim aplikasi, musim apps, tuan-tuan. Orang semua dah ada apps. Orang ada apps kesihatan, orang ada apps kewangan, orang ada banyak benda-benda yang boleh bubuh dalam phone dan menjadi dunia hari ini mudah berada di hujung jari dan berada di poket manusia. Tapi untuk Islam masih lagi kelompangan banyak, tuan-tuan. Masih lagi banyak benda belum terisi. Kalau orang nak dengar agama, orang kena datang ke rumah Allah. Orang nak tahu pasal Islam, orang kena talaki dengan ustaz, mari duduk di sini. Belum ada lagi satu kemudahan. Apa orang nak, orang hanya buka dan orang tengok. Saya sebut ni khusus di Malaysia. Kalau di Timur Tengah mungkin ada. Kami kebetulan boleh berbahasa Arab. Ada problem, kami rujuk kepada benda-benda yang sudah ada apps. Contohnya Al-Azhar ataupun Darul Ifta Mesir telah buat apps. Nak tahu pasal hukum hakam, dia akan masuk dalam apps dia, menyebabkan kita boleh rujuk. Cuma problemnya adalah dia bukan untuk orang awam, dia betul-betul untuk orang yang mengaji agama dan memahami bahasa Arab. Kalau nak rujuk tafsir, ada dalam bahasa Arab. Kalau nak merujuk hadis, ada dalam bahasa Arab. Tapi untuk orang awam, tak berpeluang benda demikian. Peluang ini banyak, ruang ini banyak, belum diisi oleh orang-orang Islam. Mana orang-orang yang belajar tentang buat aplikasi, mereka yang tahu tentang programming, mereka yang reti tentang benda-benda IT, mereka yang tahu tentang data. Takkan hanya tengok saja dan biar saja. Kita ada orang-orang yang buat kajian research di UPM, mereka telah research macam-macam. Itulah hasil usaha yang patut dibawa keluar, diketengahkan dalam masyarakat. Kerana tak ada orang boleh puas hati dengan mengguna yang orang punya. Kalau dia nak pakai yang orang punya pun, ending mesti jadi yang dia punya, tuan-tuan. Itu asal. Kalau orang semua fikir gini, ini baru dikira sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebab tu dia kata, Qardawi kata apa? Menyuruh kepada perkara yang baik dan melarang perkara mungkar adalah sebab utama yang membawa kebaikan pada umat. Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110 macam mana ciri-ciri umat terbaik. Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Syarat nak jadi sebaik-baik umat tu, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu membuat perkara baik di atas muka bumi. Kamu cuba kontrol perkara baik di atas muka bumi. Kamu cuba memperbanyakkan benda-benda yang boleh menyebabkan muka bumi jadi lebih baik. Kamu kena jadi orang yang bercita-cita dan membuat perkara yang paling kamu reti. Untuk benda itu orang pula menumpang dan memakai kamu. Itu asal dia. Baru disebut tanhauna 'anil munkar.
kena cegah kemungkaran daripada merebak di muka bumi. Sebab bila kita nak cegah mungkar, orang akan minta alternatif, tuan-tuan. Contoh orang kata tak boleh minum arak, nak minum apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajar dia ada benda yang kami boleh produce untuk menyebabkan benda terjadi gantian kepada apa yang kamu nak, tuan-tuan. Tapi hari ini benda tu semua dibuat oleh orang lain, menyebabkan khairul ummah sudah jadi layu kerana kita bukan kelompok ta'muruna bil ma'ruf. Bukan hanya ajak orang buat baik, tapi involve untuk melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita jadi orang tu, insya-Allah kita akan kembali didaulatkan, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik umat. Kita umat terbaik, kita umat yang baik, kita umat yang mudah urusan orang lain, tapi kita belum menjadi orang yang menjadi kelompok yang membuat dan benar-benar buat. Ada, tapi kita nak timbulkan fenomena, nak timbulkan kekuatan. Semua orang yang ada kepakaran belajar untuk sampai tahap tak apa, satu tempoh dia bekerja dengan orang, dia buat dengan orang, tapi bila sudah sampai limitnya, income-nya dah cukup, dia dah secure dari segi pendapatan, jangan berhenti dekat tu, sambung untuk buat sesuatu. Sambung, tuan-tuan, untuk buat sesuatu. Apa benda yang dia ada? Sebagai contoh, dulu ada masalah ayam, sekarang pun ada masalah ayam. Alhamdulillah ada 2-3 orang yang memberanikan diri, mereka bela ayam. Ada satu orang tu pengusaha ayam di Terengganu. Dia kata ayam di Terengganu perlukan berapa, tak saya sebut berani, dia sebut berani dalam 1 juta ekor sehari kot, saya tengok berapa, tapi saya sebut estimate. Dia hanya mampu keluar 200,000 ekor sehari saja. Dengan kandang yang proper, dia tak mampu nak keluar banyak. Orang begitu cukup baik kerana dia menaikkan khairul ummah, sebab dia mampu tunjuk pada orang dia berani mengeluarkan ayam, dia buat proper dan dia boleh supply. Tapi market yang dia supply itu hanyalah 200,000 ekor ayam. Itu pun hanya di market Terengganu, tuan-tuan. Ini maksud dia. Ini maksud dia. Susah tak nak buat jadi orang guna kita? Susah. Payah tak? Payah. Menderita tak nak sampai tu? Menderita. Tapi berbaloi tak? Sangat berbaloi. Kerana hujung nanti, ending nanti, orang akan memerlukan kita. Bila orang perlukan kita, ending orang akan memerlukan Islam, tuan. Ini yang Qardawi sebut. Dan ada banyak lagi yang disebut tentang kena perbetulkan. Nanti saya sambung. Cuma saya sebut 2 ni dulu. Pertama, melalaikan fardu kifayah. Yang kedua, meninggalkan sebahagian fardu ain. Jangan lupa membuat sesuatu benda hingga umat hari ini tak bergantung pada orang adalah fardu ain. Susah ke nak buat benda ni? Susah. Tapi ada tak yang berjaya? Ramai yang berjaya. Cuma mereka bukan di kalangan orang Islam. Baru ni report terbaru, tuan-tuan, yang ditunjukkan bahawa pembuat Shopee ataupun pengasas Shopee founder yang dia buat Shopee mula-mula, tuan-tuan, hari ini dia menjadi orang yang paling kaya di Singapura dengan income dia ataupun dengan wave dia, dengan apa nama kekayaan dia, iaitu dia memiliki 82 bilion, tuan-tuan, ringgit Malaysia. Orang paling kaya di Singapura adalah owner kepada Shopee, tuan-tuan. Dia pandai, dia kerjasama dengan JNT, dia belajar sistem JNT, sekarang dia buat pula macam JNT juga untuk delivery barang. Dia tengok orang ada food, dia buat pula Shopee Food, tuan-tuan. Dia buka ruang pekerjaan, dan semua yang bekerja tu kalau di negara kita ni adalah orang-orang Islam. Tapi sistem yang ada pada mereka itu kita tumpang. Bilakah akan betul-betul ada sistem kita? Saya yakin satu hari akan ada. Tapi kita kena gerakkan ta'muruna bil ma'ruf ni. Kena sedarkan orang yang ada kepakaran. Jangan hanya mari masjid, masuk, sembahyang zakat, sembahyang zakat. Kena buat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada yang tu, insya-Allah kita akan jadi ummah yang terbaik. Saya yakin di kalangan saya ada orang yang dah buat. Saya nak galakkan anda untuk terus buat. Yang belum buat dan masih teragak-agak, yakinlah berbaloi untuk buat. Yang tak tahu nak buat apa-apa, maka tolong
tolonglah bagi galakkan pada orang agar sama-sama buat. Jangan ada pemikiran kita nak guna orang punya, kena ada pemikiran kita mesti ada yang kita punya, sistem kita punya, keadaan kita punya. Sebab Nabi tak tumpang sistem siapa-siapalah menyebabkan Nabi menjadi orang hebat dan umat Islam menjadi hebat. Ya, Nabi belajar sistem itu daripada orang lain. Nabi ambil sistem Parsi, Nabi olah jadi Islam punya. Nabi ambil sistem Rom, Nabi olah jadi Islam punya. Nabi ambil daripada orang-orang kafir, mana-mana sistem yang tidak bercanggah dengan Islam, Nabi olah menjadi Islam punya. Ya, itu kena buat. Itu dipanggil al-iqtibas. Al-iqtibas maksudnya benda orang lain kita buat sampai jadi kita punya. Itu tidak ada masalah. Itu patut dilakukan oleh kita, insya-Allah. Di depan saya orang muda, di depan saya orang yang nak buat satu, jangan berhenti kerana anda ada tanggungjawab untuk melaksanakan perkara-perkara demikian. Jadi itulah dua perkara yang saya nak sebut, tuan-tuan, dan marilah kita menjadi umat yang terkuat. Kadang-kadang takut nak sebut jadi umat yang terkuat. Kadang-kadang bimbang sebut benda tu orang tak sambut. Tapi nak bagi tahu, bila Allah kata kepada Nabi, apa dia Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut, wa anzir ashiratakal aqrabin wa a'rid 'anil musyrikin. Bila Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala suruh kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi pergi ke bukit, Nabi ajak orang untuk mendengar ucapan Nabi. Adakah Nabi tidak ragu ketika itu? Nabi sangat ragu. Tapi perintah Allah Ta'ala untuk dilaksanakan sebagai manusia, Nabi ada ketakutan. Tapi sebab itu perintah Allah Nabi buat. Saya cuba untuk menggerakkan semua orang, mari berbuat sesuatu. Jangan selama-lamanya jadi pengguna. Anda ada kekuatan, anda kena bangunkan. Saya dah tengok ada doktor-doktor yang berani, mereka kumpul tim mereka, buka klinik, mereka buat secara jemaah, mereka namakan klinik anda. Mereka berpakat 2-3 orang, mereka tak terus tumpu kerja dengan kerajaan. Ya, mereka masuk berkhidmat dengan kerajaan, tapi ending mereka buka sistem, mereka buka klinik dan mereka beli mana-mana klinik yang ada untuk mereka letak di bawah brand mereka bernama klinik anda. Ini yang sempat saya akses. Yang lain saya tak tahu. Kalau tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan buat, cerita dekat saya nak bawa kisah tuan-tuan pergi ke orang lain, agar orang lain bila dengar, dia juga terinspirasi untuk buat sama. Hari ini betul, kebanyakan orang buat sesuatu, tapi bila tak disinkroniskan, menyebabkan tak ada war-war, tak ada promotion, menyebabkan ramai orang rasa dia bersendirian. Sebenarnya kalau dihitung, semua sedang buat sesuatu, tapi mereka tidak bersatu, tidak wata'awun, tidak menjadi kelompok yang sentiasa membantu, kerana mereka buat bersendirian setakat ni. Tolong saya, tuan-tuan, cerita kisah tuan-tuan, saya akan bawa pergi ke tempat lain agar saya war-warkan kisah tuan-tuan. Kod-kod di sana ada orang yang nak JV dengan tuan-tuan, mereka boleh bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ucapan yang pendek ini menjadikan kekuatan kepada kita untuk membangunkan jiwa kita. Yang terakhirnya, tuan-tuan, terima kasih. Dan saya telah menyiapkan sebuah laman web, tuan-tuan. Saya menuju kepada apps. Kita bermula dengan tumpang orang punya sistem, iaitu Facebook, YouTube, Instagram. Cuma TikTok saya tak masuk, tuan-tuan. Ada orang minta saya buat video dalam TikTok. Cuma saya tengok TikTok ni tak sesuai buat video untuk saya lah. Saya nampak TikTok ni sesuai untuk menari, saya tak masuklah dalam TikTok. Kalau saya ceramah sambil menari, baru saya akan buat dalam TikTok lah. Tapi sebab saya tak menari, saya tak buat TikTok lah. Jadi saya masuk Instagram, masuk Facebook, masuk YouTube. Akhir sekali saya dapati bahawa dia hanya boleh tumpang, sebab sistem dia lain. Dia bukan memberikan suatu sifat kondusif kepada agama. Maka saya kata tak boleh. Kalau aku selama-lamanya berada di Facebook, berada di YouTube, berada di situ, maka aku akan duduk dalam circle orang, sistem orang, dan mereka tak akan bagi data tu dekat kita. Kita tak tahu siapa yang engage dengan kita. Kita tahu nama dia siapa, tapi kita tak kenal orang tu siapa. So saya telah berpindah daripada situ. Kita cuba buat web. Sekarang kita telah buat web namanya ustazpro.com, tuan-tuan. Ustazpro.com. Kalau tuan-tuan nak assign, nanti di belakang sana ada barcode yang tuan-tuan boleh snap. Tuan-tuan boleh ambil kamera dan tuan-tuan akan pergi terus ke web kita, tuan-tuan. Dan kalau tak berjaya demikian, tuan-tuan boleh typing ustazpro.com untuk pergi ke web kami. Kami sedang berusaha keras menyiapkan apps. Apps apa? Apps video
3 minit, ada infografik, ada nota. Sebab lepas ni mana-mana orang yang nak faham Islam, mereka tak perlu ambil masa sejam untuk sampai tahap pening kepala nak mendalami Islam. Cukup mereka dengar 3 minit, 4 minit, ada nota, ada infografik, mereka boleh memahami Islam secara mudah dan mereka akan dapat jawapan dalam tu. So saya sediakan platform itu. Dan kenapa saya buat platform itu? Sebab setelah setahun semasa musim PKP, bila kita buat benda-benda tadi tuan-tuan, nak menunjukkan ramai orang mendapat manfaat dengan video-video yang kita buat. Sampai baru ni pun orang tanya saya, "Ustaz dah tak buat video baru ke?" Saya kata kita buat, cuma saya stop dalam masa 3 bulan ni kerana saya sedang fokus untuk standby bagi kita masukkan semua bahan di dalam ustazpro.com ini. So bahan tu semua dah ada, dan percaya kata saya, yang tuan-tuan buka nanti, tuan-tuan tengok akan ada banyak masalah. Dia akan lambat, buffering. Tuan-tuan, kenapa? Kita tak pakai sistem orang. Kita memang sewa server khusus. Kita memang gunakan server yang kita bayar tuan-tuan. Dan server tu hari ni kita tak tahu berapa kapasiti orang boleh masuk. Dan mungkin orang akan masuk, bila masuk ramai dia akan jam. Kita akan upgrade lepas ni. Cuma untuk awal ni kita tak guna platform YouTube, tak pakai platform Facebook. Kita pakai platform yang kita bayar sendiri tuan-tuan. Dan kita willing nak bayar. Dan insyaAllah bila siap apps nanti pun, kita tak akan pergi ke sistem orang. Kita akan pakai sistem kita sendiri. Kenapa Ustaz sangat berkeyakinan kalau Islam nak hebat, dia kena berdiri di atas kaki sendiri, dengan kewangan sendiri, dengan mainan dan bantuan orang kita sendiri. Tak boleh mengharapkan orang lain untuk memahami. Dan kenapa saya tak terus buat dalam Facebook, YouTube saja? Macam saya sebutlah, Islam bila berada dalam Facebook, dalam YouTube, dia tidak kondusif. Ceramah kena buat di masjid baru kondusif. Ceramah kalau buat di tapak pasar malam, boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia tak kondusif. Orang datang nak beli tebu, orang datang nak beli kain, orang datang nak beli minyak wangi. Tiba-tiba ada ceramah tengah-tengah tu, orang tengok dah lintas lalu. Oh, ada ceramah. Dia tak kondusif. Itulah Facebook, tuan-tuan. Dia tidak kondusif. Memang ada ceramah agama, tertolak bawah ada challenge, iaitu no bra challenge, tuan-tuan. Jadi nak tengok hak mana? Nak tengok ustaz yang terang ceramah atau budak perempuan yang menari without bra, tuan-tuan? Hak mana satu? Tak tahulah kalau tuan tak buka. Kalau saya buka, itulah yang jadi. Asalnya nak tengok ceramah, tertolak bawah ada benda lain, tuan-tuan. Tertolak lagi bawah, hilang dah terus ustaz tadi. Islam tidak kondusif. Islam patut ada platform sendiri. Kalau orang lain boleh buat platform, kenapa kita tak boleh buat platform? Saya betul terang saya kata, ini bukan kepakaran saya untuk buat programming ini. Saya terpaksa ajak rakan-rakan yang pandai untuk buat programming ini. Mereka yang buat, tolong saya, tuan-tuan. Dan lepas ni kalau anda ada orang yang pandai untuk buat programming, kita memang cari orang itu untuk sambung agar apps kita siap nanti, insya-Allah. Dan inilah cabaran dia. Cuma awal ni saya nak minta tuan-tuan join dulu. Nanti tuan-tuan pergi belakang sana, tuan-tuan type ustazpro.com ini, masuk, dan di situ kita perlukan email, tuan-tuan. Tuan-tuan masuklah melalui email. Nanti insya-Allah bila tuan-tuan dah daftar dengan email, kita akan hantar video-video baru, nota dan infografik melalui email, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan pergi terus akses ke laman web kita, insya-Allah. Doakan lagi setahun kita boleh siapkan apps, sebab ini journey yang kita buat pelan-pelan. Sebab kami bukan orang kaya, saya tak ada duit, tuan-tuan. Saya kena buat pelan-pelan, bayar apa yang ada, tuan-tuan. Maka itulah yang menyebabkan tuan-tuan sangat bernilai, kerana tuan-tuan menjadi as-sabiqun al-awwalun yang membuat perkara baik, insya-Allah. Dengan bantuan tuan-tuan, sokongan tuan-tuan, tuan-tuan bersama, ini projek di bawah Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i Maqas. Dapat tu kita nama program kita ni powered by Maqas. Maqas juga yang buat benda ni. Sebab selama ni kita buat sekolah hanya untuk orang khusus tertentu. Hari ni kita masuk dalam web, kita masuk dalam app, nanti semua orang boleh share agama, dan dia lagi memudahkan urusan orang. InsyaAllah untuk awal ni saya seorang, tapi lepas ni kita akan panggil ramai ustaz untuk masuk, dengan syarat mereka pro, mereka tak bergaduh dengan orang, mereka sebut benda betul, insyaAllah. Kita akan buat apa benda ni, insyaAllah. So sokongan tuan-tuan sangat-sangat dialukan. Ada tabung di belakang sana. Apa yang tuan-tuan
bagi tu, itulah kita bayar server, kita bayar designer, kita bayar programmer. Itu semua untuk Islam, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan bantu Islam pergi lebih jauh dan cepat. Kita bukan ambil duit tuan-tuan untuk buat telaga tak. Saya tak buat telaga, tuan-tuan. Saya memang ambil duit tuan-tuan adalah untuk semoga tuan-tuan dapat menjadikan benda ni manfaat untuk orang lain, insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Saya berhenti kat tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.